ni. Saya tutup kau ni. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton kita. Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi kita di hari-hari baru di penghujung-hujung tahun, di mana bila nak tutup tahun, pastinya kita berkira-kira lah dengan pencapaian kita. Kita recap balik apa yang berlaku, apa yang dah kita achieve. Tapi walaupun tak achieve sepenuhnya, tapi ada juga separuh-separuh mereka di luar sana yang achieve dalam bidang trading ni. Itu pula adalah kelebihannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mendoakan kepada anda di luar sana supaya berada dalam keadaan sihat walafiat, jasmani, rohani, fizikal dan juga minda, untuk sama-sama kita menyerap ilmu. Kita bertemu kembali bersama dengan Cikgu No-Name untuk episod yang ke-47. Tanya Dr. Farid bersama dengan Cikgu No-Name 28 Disember 2020. Dan apa yang menarik, segmen ini dikuasakan oleh GKFX. Okey, dan apa yang menarik dengan GKFX ni, seperti biasa, withdrawal, deposit, pantas, spread. Nampak benar jauh dia. Okey, spread tune, okey, support daripada account manager, kemudian banyak lagi perkara-perkara yang memudahkan klien jika bersama dengan GKFX Prime. Baik, jangan lupa daftar account untuk bersama dengan GKFX untuk anda merasai pengalaman menjadi klien kepada GKFX. Sekarang ni boleh link dah ada dekat ruangan komen kami, tak ada masalah. So seperti biasa, di awal pertama mula bicara saya untuk segmen malam ini, kita nak tinjau ruangan komen kita. Dan sebelum tu, saya dengar Selangor sehingga 14 Januari. PKPB. So maksud dia masih bersyarat. Boleh keluar tapi bersyarat. Untuk rentas negeri saya tak dapat maklumat lanjut, nanti saya akan perincikan esok mungkin, untuk rentas negeri Selangor nak rentas ke negeri-negeri lain. So yang dah rentas negeri ni, saya mohon sangatlah jangan gembira sangat sebab benda tak nampak. Penyakit ni sekarang untuk fasa yang kelima tak silap saya, langsung tak ada simptom. Kita rasa kita sihat, kita swab, kita ada. Macam tu lah lebih kurang. Punyalah halus, makin lama makin halus, sampai tak sedar. Dulu ada jugalah sesama, batuk, lepas tu sendi, lenguh kan. Dan kita intai ke ruangan komen kita sebelum kita bersama dengan cikgu. Di sini kita ada Wan Maimunah. Terima kasih Wan Maimunah bersama dengan kita setiap minggu, menemani CTC untuk perkongsian ilmu daripada Cikgu No-Name. Kemudian kita ada Sigit Kurniawan. Sigit Kurniawan ni mungkin daripada Malang tak silap saya, Indonesia, rakan kita, saudara kita serumpun. Rosli bin Harun, Assalamualaikum. Jawab cikgu, jawab. Waalaikumsalam. Lepas tu Muhammad Ilham. Salam dok, DJ Pak Su, kawan-kawan semua. Kemudian kita ada Mahathir, salam doktor, kemudian Pak Su dan juga Boboy. Alhamdulillah, terima kasih. Adi Hirmawan, yang ini saya tak pasti daripada mana. Terima kasih cikgu. Saya ada soalan tentang XAU USD apa. Sekarang masuk wave 4 correction, bila betul. Okey, cantik. Saya suka soalan-soalan macam ni. Lop Ong, Assalamualaikum dok dan juga DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Thank you, terima kasih. Jangan lupa kongsi, share. Okey, share live ini supaya orang rakan-rakan kita di luar sana pun dapat juga perkongsian percuma daripada Cikgu No-Name. Kemudian kita bersama dengan Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Siapa ni? Mak ai. Okey je lah. Kemudian kita ada Fiza FX. Salam Pak Su. Waalaikumsalam. Terima kasih Miza, bersama dengan CTC sentiasa. Zulfazli,
Cikgu, saya beranikan diri hentak akaun dah float USD 80 biru di gold. Cikgu, tanya cikgu Nonim. Alhamdulillah. Thank you. Oh, thank you Oh, TY, thank you. Bagus. Wah, ini semua signal daripada cikgu ke? Ya, cikgu? Tak, ini semangat Baguslah. Hentak akaun USD 80 biru di gold. Apa? Assalamualaikum Pak Su, Boboy. Doktor sihat? Daripada Muhammad Ruhaifi Effect. Ken Syariman Watanabe. Assalamualaikum Pak Su, Mr. No Name. It's good to see you back and healthy. Terima kasih doa daripada anda juga. Andy Edison. Kuching Sarawak, tak silap saya lah. Tak tahu Kuching ke. Betul. Kuching, Betul. Kuching Okey. Hairi Hakimi. Assalamualaikum Pak Su, Dok. Semoga Dok terus diberikan kesihatan untuk mengajar kami. Amin. Terima kasih Hairi atas doa-doa yang baik. Okey, gol terbang. Thank you Miza. Baik, setakat ni dulu saya baca komen-komen anda. Thank you, terima kasih. Jangan lupa share satu benda yang sangat bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu. Yang dah ada ilmu kita tebalkan lagi supaya jadi macam siapa tadi ni cikgu? Dia hentak kau tu dapat dia Alhamdulillah. Siapa tadi? Zulfazli. Lemak seronok tengok 80 USD 80 kali dengan 4. Banyak gaji dia. Okey, baik cikgu. Assalamualaikum. Sihat cikgu Sihat walafiat Pak Su dan juga Boboy di konti sana Kami okey insya-Allah. Dan pastinya ramai di luar sana yang bertanya-tanya, berteka-teki di luar sana ke mana perginya. Lepas tu ada yang tengok status cikgu berada di hospital. So apa kata kalau cikgu ringankan sikit bebanan fikiran mereka. Dia risau, bukan apa. Dia tanda risau tu tanda sayang. Boleh cerita sikit cikgu? Ke mana hilangnya dan apa sebenarnya yang berlaku? Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia CTC.fm. Okay, mula sekali, of course semua orang tahu last week saya tak dapat ke udara disebabkan faktor-faktor kesihatan. Baik. Itu yang sebenarnya ada orang assume saya kejang kaki lah apalah kan. Betul, banyak sangat yang saya dengar, tapi sebenarnya saya mengalami jangkitan kuman di paru-paru dan juga hempedu. Paru-paru dan hempedu. Okay. Saya kena hari Khamis. Itu mula-mula muzzle cramp. Muzzle cramp ni maksudnya Pak Su dia macam ni. Segala pergerakan kita dia effect saya punya chest. Memang sakit sangat. Ketika tu saya on the way ke Melaka. Saya kena on the way kat Melaka tu saya terpaksa hadap selama 1 jam. Sebab bila dah sampai Melaka, saya dah sampai Simpang 4. Okey. Saya terpaksa pusing balik. Bukan cikgu terus ke Melaka rehat sekejap tak? Tak boleh. Saya pusing balik. Dan masa pusing tu saya terpaksa hadap juga. Ya Allah. Pergi ke klinik terus. Pusing balik terus pergi ke klinik. Lepas tu sakit masih berterusan. Okay. So bila sampai 11 malam, sakit tu reda sedikit lah. Sebab dia dah bagi ubat sementara kan, antibiotik, dia check BP semua okey. Lepas tu hari Jumaat tu berulang lagi, di mana hari Jumaat tu nak tak nak petang Jumaat tu saya pergi buat bekam Pak Su. Buat bekam. Saya assume sebab saya ada GERD. Okey, betul. So bila ada GERD ni angin banyak dan memang angin tak nak keluar waktu tu. So saya pergi bekam. Memang tukang bekam tu, ustaz tu mengatakan angin saya banyak. So dia dah buat semua okey. Saya dah balik malam Jumaat kan, hari Jumaat tu saya dah balik okey. Semua rasa dah okey, cuma perut tiba-tiba dia rasa sakit sangat. Saya nak baring pun tak boleh Pak Su. Dia sakit senak ke sakit macam mana cikgu? Dia senak setiap masa.
Dia diumpama bila kita bahaya. bernafas tu dalam lumpur. Ui, dahsyat San. Bernafas dalam lumpur lagu Wing tu. Kan? Okey. Dia umpama macam susah nafas tapi sakit. Okey. Tapi saya tak susah nafas. Baik. Kan? Tapi saya sakit. So besoknya Sabtu pagi tu memang saya terus shoot pergi ke hospital swasta dekat Kacang kan. So bila saya dah sampai hospital tu, memang keadaan saya ketika tu memang boleh dikatakan sakit yang amat. So, memang saya tak nafikan, memang terlampau sakit. Sakit. Dia bagi painkiller, saya tak rasa apa. Saya rasa sakit. Saya minta lagi painkiller lain. Dia masuk kan, alhamdulillah painkiller tu berkesan. Sebab dia setengah manusia ni dia memerlukan ubat yang berbeza. So saya dapat request painkiller yang kedua tu, dos dia sedikit tinggi lagi, menyebabkan saya okey sikit je Pak Su. Sebab saya kena tahan selama 1 minggu dalam ward. So dalam hari pertama, hari kedua tu masih di dalam kesakitan. Hari ketiga tu boleh dah beransur pulih. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh tu alhamdulillah saya dah semakin okey lah. Maksud semakin okey tu, kesakitan dalam perut ni dah tak ada. Mula-mula doktor assume saya ada batu garam. Okey, itu permulaan. Dia fikir dia nak buang je. Dia punya empedu. Okey, nak operate lah. Nak operate terus. Tapi dia confused sebab dia check, kita guna CT scan Okay. Bila dia check guna CT scan tu tak jumpa batu. So dia pelik. Patutnya sakit ni memang disebabkan batu. Batu lah, betul lah. Dalam masa yang sama, paru-paru tu pun turut terjangkit. Allah. So ada 2 doktor pakar yang merawat saya. 2 doktor pakar, satu pakar paru-paru, satu lagi pakar empedu ni lah. So at the end, conclusion yang dapat jangkitan kuman, dan memang betul jangkitan kuman tu berada di saya punya empedu dan juga paru-paru. Jangkitan kuman ni lah yang membuatkan paru-paru kita berair. Baik, okey. Yes. Tapi alhamdulillah jangkitan kuman ni dia tak merebak sampai ke atas. Dia sebelah bawah paru-paru sahaja. So ubat dia antibiotik saja, Pak Su. Maknanya kena terus dengan antibiotik lah. Tak payah tunggu. Makan antibiotik macam hari ni pun, pagi tadi saya pergi check, ambil darah, pergi ke hospital yang sama, dia ambil darah pukul 8.30. And then petang tadi pun saya pergi balik repeat jumpa doktor pakar sebab dia dah dapat result darah tadi tu. Okay. So dia check, memang sekarang ni saya punya keadaan hampir normal. Dia normal, dia darah kita ni ada indeks, Pak Su. Okey. Indeks normal adalah 5. Ketika saya kena 200. Kan? 200 tu memang cukup tinggi. Ui, macam mana tu? Tadi check saya punya dah 10. So lagi 5 nak kembali kepada normal lah. Dan saya keluar hospital ketika itu indeks darah saya 37. Masa keluar lah. Masa tu dah okey dah. Okey. So sekarang ni dah jadi 10. Alhamdulillah semakin okey lah. Maknanya cikgu kena maintain lah ni nak kena maintain. Dia ada bagi ubat berterusan sampai 26 hari bulan. So saya kena follow back balik untuk jumpa doktor pakar tu dan tengok saya punya condition lah. Baik. Okey, tu dia. Jelas daripada Cikgu Nonim, sebab ramai yang tertanya, banyak pula yang memberikan yelah, kadang-kadang orang ni boleh letak status apa je. Dia kata ni lah sakit tu, sakit ni. Sebenarnya sakitnya dah pun dijelaskan oleh cikgu. Baik, tanpa membuang masa, kita mulakan cikgu. Dan sebab kita tak dapat, kita dah ketinggalan minggu lepas daripada kiraan apa semua. So untuk minggu ni kita betul-betul Q&A, kita berikan peluang kepada mereka di luar sana dalam masa 1 jam ni.
tak sampai pun 1 jam. Dan kemudian pair-pair yang boleh cikgu kongsikan untuk di trade di hujung-hujung tahun. Tinggal berapa hari lagi? Alah, tinggal 2 hari 3 hari. Ataupun Tinggal 2 untuk hari, 3 minggu hari. ataupun untuk minggu ni. Okey, so sekiranya rakan-rakan trader, para pendengar setia CTC ada soalan nak memahirkan lagi tentang Elliott Wave, boleh terus tanya. Okey. Okay, kita akan cuba jawab. Dalam masa yang sama, kita akan disebabkan last week tak ada analisis, tak apa, kita akan update this week punya analisis. Baik. Okey, tak banyak yang saya buat sebab memandangkan kalau tanya saya Pak Su, bulan 12 ni saya memang hujung tahun ni memang tak trade sebab macam movement dia terlampau slow, banyak bank akan cuti. Baik. Satu April nanti nak cuti lagi. Kan? So bila slow-slow ni kita takut nanti next week open ada gap lagi macam gold tadi. Pagi tadi ada gap kan. Okey. Gold naik gap sampai 200 pip. So kalau yang buy tu steady lah. Alhamdulillah lah. Kalau sell tu kena tahan sikit sebab tadi pun diturun balik 200 pip, sekarang ni naik balik. So kalau tanya saya, gold punya situasi ni saya jangkakan dia akan naik lagi. Baik. Untuk yang bertanya tentang gold, sila fokus persoalan tentang gold. Cikgu buka dengan gold. So mana yang bertanya tentang gold, okey, inilah dia masa dia, berikan perhatian. Silakan cikgu. Tadi saya rasa dah ada pertanyaan tentang gold kan. Ya. Ni pun ada lagi ni belakang-belakang ni. Semua tanya gold, mengharapkan gold naik. Okey, silakan. Kita buka terus tentang gold lah. So kalau kita tengok kat sini, ini dekat sini saya tak ada, sekejap Okey. Ini simple punya, kalau kita tengok, saya tunjuk. Okey, ini simple punya analisis. Simple, nanti saya tunjuk yang satu lagi, itu a bit detail. So bila kita tengok yang ni, ini saya jangka kan ini wave 4. Wave 4 ni dah lama kita jangka kan setelah new high terbentuk di kawasan 20.73 ni. So yang turun ni kan kita nampak, ni saya sandakan nama pun simple kan, ini adalah wave 4. So bila ini wave 4, ini kenaikan ni kita jangka kan dah start untuk wave 1 di time frame yang besar Pak Su. So maksudnya dekat sini potensi gold selepas ini bias dia akan ke atas. Tapi sebelum itu pastikan jangan terlampau overconfident sebab kalau tanya saya, ini permulaan wave 1 ke atas. Tapi kalau saya tunjuk yang satu lagi punya analisis mana sini kot. Okey, ini a bit detail punya analisis di mana ini analisis yang melibatkan kiraan fractal wave di dalam wave. Berbanding yang tadi kita nampak kan, yang tadi itu nampak simple, cukup. Okey. Kita tahu arah tuju market. Tapi bila sebut elicitation, selalunya memang macam ni lah. Di mana kita akan kiraan wave di dalam time yang besar dan juga dalam time frame yang besar tu kita zoom pergi ke time frame yang kecil. Maka kita akan serabut sikit kan, sebab semuanya ni di dalam time frame yang kecil. Dan new high. Dulu kalau Pak Su ingat, saya predict gold boleh cecah 3,000. Okey, 3,000.
di time frame yang besar. So kita tengok dulu di weekly punya di daily punya time frame, okay, at least dia akan break 73 ni, at least lah. Tapi saya jangkakan dia akan 70, okey. saya jangkakan dia akan naik. So memang bias saya untuk buy long term punya projection. Tapi kalau untuk yang jenis intraday setakat 100, 200, 300 pip tu, saya jangkakan akan ada turning di kawasan 1920. Sekejap saya tandakan Okay, akan ada turning di kawasan ini. Seterusnya membentuk correction. Okay, membentuk correction daripada kenaikan bawah ni. Berapa bawah ni Pak Su dulu? Tu saya ada catat tapi dah 1764. Okey, 1764. Kenaikan daripada 1764 sehingga 1920 ni, ini saya jangkakan ini adalah impulsive wave. At least ini akan break nanti. Kalau ini break, ini sekali lagi memang petanda dia membuat wave satu. Dia break and then dia break turun ke bawah. Jangan risau. Dia bukan false breakout. Dia cuma ambil tenaga ABC baru dia akan sambung. That's why kalau untuk intraday tak sesuai lah untuk bias buy jika ini. Sebab yang saya sebutkan ini walaupun di hour 1, tapi ini adalah kiraan di time frame yang besar. Di mana selepas saya boleh tandakan mana yang tak berapa jelas, ini adalah satu. Ini adalah dua. So ini adalah 3, 4. Kenapa macam ni? Okey, saya tandakan semula. Okey, ni 1, 2, 3, 4. At least memang dia akan break sebelum previous punya high. Okey, ini di time frame daily dan juga weekly. Daily pun dah cukup Pak Su. Okay, tapi of course dia akan ambil masa. Mungkin pertengahan bulan 6. Sekarang 28 bulan 12. Okay, tahun 2021 saya jangkakan memang dia dah berada di atas 2000 lah Pak Su. Okay. Tahun 2021 dia akan main ke atas tu dah. Dia tak akan turun sampai 17 macam tadi ada yang cakap 1771 kan. Kalau tanya saya, dia dah sebut correction ni, ini dah complete WXY. Dah complete. So dia boleh naik sini untuk lengkapkan wave 1. Kalau tengok sini, ini baru ada 3 wave. 1, 2, 3, 4. Satu lagi 5. Dah cukup 5 wave. Memang dah orang cakap pattern impulsive wave tu dah ada. Kemudian dia akan buat retracement. So jangan tertipu dengan bull trap, bear trap ni, jangan tertipu. That's why saya menggunakan Euler wave ni sebagai saya punya core method, di mana dia boleh mengelakkan saya tertipu dengan ini dia breakout ni, kita buy. Contoh macam ni kan. Ini dah sini kita nampak kan. Ini dah breakout, dia naik sekali lagi. Main kat sini dah kita buy. Kan, buy boleh, tapi untuk long term. Tapi bila dia dah cukup 5 wave ni, of course memang dalam EWP, Euler wave principle, dia mesti ada correction. Inilah correction dia.
dalam bentuk 3 wave down. So mungkin price tak tepat, mungkin macam ni, tapi masih ada 3 wave. Mungkin dia boleh sampai dekat sini ataupun dekat sini. Itu memang peluang untuk kita ride the wave up trend. Okey. Cikgu, ini kiraan cikgu, kalau cikgu rasa cikgu punya kiraan dia menaik, ni untuk jangka masa seminggu dalam minggu ni, ataupun kena takut, ataupun ialah kena waspada sebab sentimen-sentimen akan mengganggu spekulasi tu apa semua? Okey, macam saya inform sebelum ni tadi, dalam keadaan sekarang ni, kalau nak buy, inilah exit yang sepatutnya dalam zon kotak. Ya, kotak merah jingga. Sebab ini potential reversal akan berlaku. At least mungkin dia akan turun balik sampai sini 18.57 sebelum dia sambung balik naik ke atas, melepasi puncak high 20.73 sebelum ini. So kalau kita tengok ini 1, 2, 3, 4, 5 ni, sebab ini memang bentuk correction. Okay. Pak Su suka trade gold tak? Saya apa sajalah, tak kisah. Okey, sekejap. Soalan tentang gold. Setiap new high retracement. Okey. Hold sampai 2000 macam ni, tak ada 3 layer, tadi dah ambil gaji 2 layer. Okey. Ada satu tadi. Sekejap ya. Berkenaan dengan gold lah setiap new high ada retracement kan cikgu? Dia setiap new high? Tak semestinya. Okey, saya tunjuk ini kalau kita bercakap tentang Elliott wave Saya tunjuk contoh. Okey, kita boleh nampak sini di time frame yang besar. Baik. Nampak tak dia punya kenaikan ni? Setiap new high tak mestinya ada retracement. Kan, ini dah buat new high semua ni, dia still naik. Kena faham konsep. Retracement akan berlaku setelah current cycle itu complete. Selagi cycle belum complete, selagi itulah peluang untuk dia terus naik masih ada. So macam mana kita nak tahu current cycle tu macam mana? That's why dia simple je, 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Macam yang kita nampak sekarang ni, inilah bentuk kiraan di pair euro dolar. Nampak? Inilah bentuk dia. Dan ini kenaikan ni jangan pelik Pak Su kalau saya cakap 2019 kita dah predict ini adalah correction. Ini mana-mana student saya memang dah tahu ini adalah bentuk correction. Tengok bentuk dia pun dah tahu, dia serabut macam ni, memang correction lah. Okay, so kalau tanya EU pula kan, kita terus ke EU pula. Tadi saya harap pair gold tadi dah dapat jelas dengan pandangan long term dan juga short term. Okay, so di EU pula, apa yang akan berlaku di EU ni? Okay, apa yang akan berlaku di EU? So ini jelas-jelas ada 1, 2, 3, 4, 5 wave. Okay, so ini 5 wave, ini saya boleh kategorikan sebagai wave 2 ni Pak Su. So ini adalah wave 3. So ini di time frame weekly, time frame yang besar. So kiraan saya kalau kita compare dengan dollar index yang selalu saya terangkan, masih bersangkut paut, di mana dollar index ni nanti dia akan semakin lemah Pak Su. Nanti kita akan buka dollar index punya chart. Saya akan explain kan target next dollar index apa dia akan buat.
So untuk EU ni kita zoom in dulu untuk short term untuk short term kita boleh tengok 4 hours dengan daily lah. Okay, so ini kenaikan ni saya jangkakan dia akan exhausted dalam kotak ni. Mungkin kita boleh consider kan mungkin maksimum dia akan pergi ke previous high pada tahun 2018 ni Pasu. Mungkin ini akan ada apa orang cakap reversal. Akan muncul lah candlestick reversal semua kat sini. Dia turun untuk cari nafas, baru dia sambung balik naik. Pasu. Baik. Ini untuk EU. So alang-alang tu saya akan tunjuk dollar index lah. Sebab dollar index ni dia melambangkan tentang masa wang kekuatan ataupun kelemahan bagi dolar, mata wang dolar. So kalau kita tengok sini 2 minggu, 3 minggu lepas, 4 minggu lepas, 5 minggu lepas saya cakap dolar index ni mesti lemah lagi Pasu. Kalau Pasu ingat lah. Ya, betul. Kan? Dia tak ada momentum lagi nak naik. Setakat dia naik sekejap tu itu adalah retracement. So memang sampai ke hari ni pun kena tengok dia naik sekejap semua ni, ini adalah retracement. So ini kalau saya nak elaborate kan, okey, untuk short term dia dah sampai penghujung dah. Maksud penghujung tu, okey, dia boleh pergi ke bawah sikit lagi. Okey, bila dia dah pergi ke bawah untuk melengkapkan, kalau tengok di sini, ini possibility 1, 2, 3, 4, ini 5. Kemudian baru dia naik balik untuk wave 4 besar. Okay, sebab ini kiraan dia start daripada 102 ni Pak. 102. 102. Ini kiraan dia start daripada sini sampai sini, sampai turun ke bawah lagi, dia mesti melengkapkan kiraan bagi setiap wave. Jangan pelik kalau kita nampak kiraan 1, 2, 3, 4, 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebab di dalam wave 3 tu, dia boleh ada lagi kiraan bagi contoh macam ni kan, ni 1, 2. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru wave 3. Sebab dalam wave 3 tu memang wajib ada 5 wave. So, kalau saya nak labelkan dekat sini, ini possibility 1, 2, 3, 4, 5. So keseluruhan ni baru wave 3. Ini baru 1, 2, 3. So dia boleh naik balik sampai 4. Kemudian baru disambung turun balik Pasu. Turun balik sampai 5. Wah, makin lemah ni. Dan itu kotak yang saya tanda kan, di mana jangkaan saya memang USD untuk permulaan tahun 2020 ni, mungkin 6 bulan pertama tu dia lemah Pasu. Betul lah. Dia lemah, saham dia akan naik. Okey. Dia lemah. Sebab tu kalau kita tengok EU, GU semua kan, EU, GU dia naik je, naik dan terus naik. Saya pun tak galakkan sell sebab kita dah inform dollar index ni dia masih kekuatan dia untuk kuat tu, momentum dia untuk kuat tu kurang. So that's why dalam Elliott wave ni bagi kita tengok 4 hours punya kan, 4 hours November, start November kan, dia naik terus je. Kalau buy tu dah lumayan. Betul lah. Kita tak tahu je kalau kita dapat jangkaan tu banyak dah tu, berapa pip tu. Kalau buy dah lumayan. Tapi ada
ada setengah yang suka jenis melawan arus, kan? Sebab Okay. dia menggunakan konsep sell at high, sell at top, kan? Tapi mana kita tahu itu high atau top? Mungkin kat sini dia jangka kan sebelum ni kan, ada sebelum ni punya previous, ada mungkin ada support resistance XND. Kalau hanya berdasarkan itu, bagi saya, sebab tu that's why saya cakap tadi, kenapa saya jadi KL Wave ni sebagai core, dia boleh mengelakkan perkara-perkara macam ni sekiranya dia break dan dia terus akan terus naik. Kan? Sebab tu, even kita tak trade, kalau tadi tu kita tak trade, kita tak untung. Tapi kita tak rugi sebab kita tak sell. Tak sell. GU semua kita tak sell. Sebab kita tahu dollar index dia makin melemah. So buat apa kita nak sell paksu? That's why konsep yield wave ni kita tak boleh tengok kepada satu pair sahaja. Terutama yang berkaitan dengan dollar index. Dia boleh dijadikan rujukan kepada banyak pair. Ini EU, kita dah buat analisis EU, alang-alang kita terus pula pergi ke GU. Okay, so kalau tengok GU pun, kita pergi ke hour one. Okay, yang tadi 4 November kan? Ya, Untuk betul. EU. Kalau tengok pun sama juga. Naik tak sama sampai dah. Start daripada 4 November tu 1.29 tak sampai dah. Dah terus naik. Cuma GU wave dia sedikit turun naik sebab dipengaruhi oleh faktor Brexit. Oh, right. Kan? So bila faktor Brexit tu dia akan menyebabkan turun naik. Tapi still diturun pun dia naik balik. Brexit datang turun pun naik balik pasu. So that's why kalau pernah ingat, saya bagi tahu news ni, ini dia hanya datang sekejap sahaja. Ada setengah news tu dia menyebabkan pembangkit bagi pair tersebut untuk terus accelerate. Maksudnya momentum dia membuatkan sepatutnya wave 3 akan berlaku anytime. News datang terus berlaku wave 3. Yep. Okay. Itulah dia, cikgu. Itulah dia, betul. So kalau tanya saya GU ni untuk long term okay, C dekat sini. Boleh naik lagi lepas tu. Untuk GU. Sama tadi, selagi dollar index tu tak cukup kuat, retracement dia turun tu sikit sangat lah lepas tu. Okay. Boleh sampai 145.00 ke? Dia boleh naik sampai sini. Alright. 1.40 lah at least. Ini di time frame yang besar. So kalau ikutkan, kalau kita tengok kepada dollar index tadi, kalau dia dah cukup sikit lagi nak turun ni, okey, dia boleh naik dulu. So bila yang dia naik ni dekat GU ni, dia akan turun lah. Dia turun ni, dia ambil nafas dulu sebelum dia sambung naik. Baik. Tu pentingnya ABC dengan wave ni. Dalam ABC 1, 2, 3, 4 ada wave ABC. Tanya saya, GU ni memang inilah dia punya analisis short term dan long term. Yang penting kita tahu major trend dia dekat mana. Ini kalau konsep macam ni, kita cari buy dip lah. Okay, buy dip. Kalau dia turun dalam kotak mungkin 200-300 pip ni, ini memang cantik untuk kita hold position kita, swing sampai mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi. Wah, cantik tu, menarik. Okay, untuk GU ini pun
Ini pun mungkin dia terlajak sikit lagi ni. Tapi tak apa, sebab major trend ni kita tahu dia menaik. Kalau terlajak sikit lagi, tak ada masalah bagi saya. Kalau saya nak buy, memang saya akan buy deep. Maksud buy deep tu, kita buy at discount price lah. So kita akan cari previous punya support, kita akan pastikan retracement dia sampai ke level mana. Contoh ni kan, ini contoh katakan ini dah cukup 5 wave, ini yang akan turun ni berbentuk dalam 3 wave. Dia akan berhenti, dia akan berhenti selalunya di 50% atau 61% daripada panjang wave A. So, bila kita dah kena pasti dekat mana level-level yang kita akan masuk, so kita tunggu saja. Sebab kalau tanya saya nak sell tu, saya kena tengok dollar index ni dulu Pak Su. Betul. Kan? Tengok kekuatan dolar dulu. Kalau dolar dah menunjukkan tanda-tanda dia dah break sebelum ni, lepas tu dia start naik, and then dia dah break 91 ni, okay. Itu petanda dia nak menguat sekejap. So, ini mungkin dia boleh naik sampai sini, dalam kotak ni. Kemudian barulah dia sambung turun. Okay. Cung. EJ cikgu EJ. Apa EJ daripada Al-Hafiz. EJ Al-Hafiz. Okay. Kalau tengok ke atas ni, ini bentuk correction. Correction. Okay. Sekali. Ni kan. Ini bentuk correction ni. Baik, so saya tak galakkan untuk sell. Ini memang bentuk correction ni. Kan? Ini yang turun ni pun, ini bukan bentuk 5 wave. Kalau 5 wave, katakanlah kita jangkakan macam ni. Okay. Ini mesti 5 wave. Tapi dia ada 3 wave saja. Kalau dia nak turun, dia bentuk macam ni, Pak Su. Kan? Okay. Tapi dekat sini mesti ada 5 wave. Sekarang ni yang saya nampak 3 sahaja. So ini kalau tanya saya, memang saya bias naik. Bias untuk maintain ke atas. ni untuk bias naik. So, untuk major trend dia, kalau kita tengok ni, target saya dia boleh naik lagi at least 500 pip. Okay, 500 pip sebelum dia turun ke Y ni, 108. Ini di daily. So daily of course satu candle tu satu hari. Kan? So bila satu candle tu satu hari, dia akan ambil masa untuk sampai ke Y. Bukan mungkin pertengahan bulan 6 ke, kita tak tahu. Ataupun panjang bulan 6 ni, momentum dia naik masih 6 bulan ni, masih tak habis lagi. Tapi inilah major trend dia, di mana ini adalah ini pun dah boleh tahu, elakkanlah untuk sell. Sebab apa? Sebab dalam pattern ni dia akan berlakunya breakout dan juga breakdown. Kita kena tahu konsep-konsep pattern ni, dia ada breakout pattern. Baik. Of course, kalau normal trader dia menggunakan support resistance bentuk triangle ke, trend line ke, kan Pak Su? Kalau kita masuk candle wave ni, breakout trade ni, dia berdasarkan pattern yang kita nampak dan juga kiraan wave. Okay, so EJ ni cari buy lah. Okay, Cun. Abu Anas, GU tadi cikgu dah terangkan. Okay. So, mungkin dia macam ni Pak Su. Kalau worst case pun dia macam ni. Dia breakout sikit je. Kalau orang lain nampak kan, dia dah break sebelum ni. Okay, katakanlah kat sini. Okay, dia breakout sikit je, kemudian dia sambung balik naik Pak Su. Ini namanya bear trap lah. Dia dah breakout kan, turun ke bawah. Ini nak turun ni, sekali ni dia panjat balik naik. So that's why saya gemar gunakan
konsep-konsep chart pattern ni bersama dengan elliott wave. So kita boleh filter mana satu bull ataupun bear trap. Senang nak Supaya nampak betul. Baik. Okey, baik jap nak lagi paku sell naik. Sekejap saya tengok apa pair lagi yang mereka minta. Saya imhaf. Okey. Okey, saya nampak soalan Wan Maimunah. Masih tak faham cara nak Dia tanya kenal masih correction. tak faham cara nak kenal correction. Boleh ajar sikit tak? Okey. So Wan Munah jangan risau, tahun 2021 kita akan buat new kelas. new modul di mana saya akan keluarkan saya punya modul and then saya akan ajarkan secara live di dalam CTC. So tunggu masa modul tu, dalam modul tu adalah bab-bab correction yang Wan Maimunah nak tanya tu, boleh kita kupaskan bersama ketika kita belajar. Wan, standby Wan. 2021. Okey. Cikgu, GA cikgu, Fitri Hakim. GA tak ada tanda lah. Ada tak ada? Mana boleh tak ada. Saya nampak kat sini pun saya nampak. Walaupun cikgu kat rumah. Nampak Nampak. Okey. So untuk GA ni tanya saya sebelum ni saya jangkakan ABC bentuk macam ni. Betul. Ni yang lepas ni. 2 minggu. Ingat tak tu? 2 minggu lepas. 2 minggu dan lepas. Tengok apa yang berlaku. Memang tak cepat sangat tapi kita nampak 3 wave. Sama dengan yang saya tandakan 3 wave ni. So selepas 3 wave ni apa yang berlaku? Lepas 3 wave dia jap. Kan? Potensi dia kalau tanya saya GA, GN ni memang saya bias turun. So selagi dia naik saya sell rally. Maksudnya naik je saya cari peluang untuk sell. Naik je peluang untuk sell. Sebab bila sesuatu wave dia dalam sesuatu cycle, terutama cycle yang besar, pasu, selagi dia tak siap, selagi itulah dia akan terus kalau macam sekarang ni GA ni dia akan turun. Inilah retracement sahaja. Ni contoh, inilah yang nyata EU ni. Kan? Naik saja. Berapa tahun ni naik pasu? Daripada tahun 2000 sampai 8 tahun dia naik. Naik. Dia dalam full position 8 tahun. Lepas tu dia turun sini 2008 sampailah 2017, 9 tahun correction dia. So maksudnya ini dalam bear punya correction. Turun je kan. Dan kalau tengok bentuk konsep teori Do pun tengok ada kat sini. So sekarang ni ini jangkaan ni berapa tahun bull akan take over pula. Kan? Bull akan take over dan dia bersamaan dengan analisis saya punya dolar ni, dia akan melemah. Baik. Jadi, tak mustahil. Okey, tak mustahil. Dia boleh pergi 2008 punya low ni. 2008. Ui, rendah sangat tu. Mungkin nampak kan 2008 ni tu. 12 tahun ni lepas tu. Kan, 12 tahun. Tak mustahil. Sebab kita dah tengok history mengatakan macam ni lah. 8 tahun naik, 9 tahun turun. Ini mungkin 8 tahun naik. 2008 1.6050. Kan? 2008. So, sekarang ni 2020. Kan? Lagi 8 tahun. Boleh cecah 1.60 semula. Lepas tu. Betul tak? 1.60.
Sebab Ya, benda ya, ni ya, ya. isteri dah Tak ada. mustahil, tak mustahil. Sama juga dengan gold, semua kita dah nampak. Tahun 2011 tu itu puncak ni. Nah, ingat 2011 sebab yelah waktu ni saya dah trade kan, kita dah Yalah, tahu tengok. betul lah. 2011 puncak. 9 tahun tunggu baru break. 9 tahun. So that's why dengan wave ni kita boleh predict movement dari segi monthly dan juga mana yang jenis tak boleh nak jadi position trader ataupun swing trader. Kita boleh tumpu kepada intraday dan juga mungkin daily trade setakat seminggu, 2 minggu tu dengan berdasarkan major trend yang kita tahu. So macam gold ni, dari dulu kita cakap nak naik kan. Ya, betul. So kita fokus buy sajalah. Turun je kita buy. Turun je kita buy. Turun je bye. Okey, Anwar Shazlan Zunira. Okey, NU. Cikgu ada kira NU tak? NU, NZDU, SD. Ada cikgu? Macam tak ada je. NU tak ada, AU ada. Okey, tak ada. Kemudian okey, Ahmad Izzuddin Taufik. Sekejap cikgu ya. Wave ada berapa biasa doktor? Ni kita masuk sikit basic lah. Wave ada wave ada berapa biasanya? Wave ada 8 semuanya. Semuanya? Ini 8 yang basic knowledge ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC. So total wave ada 8. Okey, Ahmad Izzuddin pasti dah dengar tadi berkenaan dengan cikgu akan bermula pada 2021 ini dengan modul yang lebih menarik daripada basic sampailah ke advance. Ya, sama-sama tunggu. Power cikgu on. Okey, power boleh belajar. Okey, bagus. Black Hawk Town. Azwan dia salam cik baru boleh on CTC. Apa hal? Azwan Sanusi. Okey, Zulfadli sebab tu harga emas fizikal naik paksu. Fiat money dollar makin teruk. Baik. Masing-masing mengharapkan goal 1896 JJ dah selesai. Okey, cikgu. Semua dah terjawab, goal pun kita dah terjawab dan ada lebih kurang dalam 7-8 minit ni. Kita kongsi sesuatu yang boleh bagi manfaat dekat dia orang untuk dia orang trade minggu ni. Okey, kalau tanya saya, pair apa yang menjadi pujaan hatiku. Kenapa? Okey, pair okey, pair UCAT ni pun antara pemerhatian. Okey. Di mana kalau turun lagi 100 pip, okey, dah boleh buy stop loss kat sini. Maksudnya kat sini baik. Ini UCAT kan, macam saya sebut tadi, dollar index tadi tu sikit lagi nak turun kan. Betul. Sikit lagi nak turun. Sama juga. So kalau dollar index tu dia turun sikit lagi, bermaksud USD Kanada ni dia akan turun juga. Kan, dia akan turun. So bila dia turun, sama ada dia boleh break garisan biru ni sedikit saja terlajak, kemudian dia akan naik. Baik, Cun. So dekat sini kalau tanya saya, dollar index ni kita dah bias, untuk USD CAD ni, kalau bentuk macam ni saya dah bias untuk buy lah. Bias cari untuk buy menggunakan support, resistance ke, trend line ke, cari buy entry. Saya tak tahulah dia orang ni ada yang trade UCAT ataupun tak. Saya mengharapkan yang terbaik dengan apa yang cikgu
berikan dan juga pilihannya UCAT. So cikgu ada sedikit masa ni cikgu sebelum kita berakhirnya segmen ini. Sukalah untuk saya nak minta cikgu berikan sedikit kata-kata akhir untuk tahun 2020. Boleh cikgu? Boleh. Dan harapan cikgu untuk 2021 nanti. Okey, silakan cikgu, saya bagi panjang sikit ruang. Berapa minit? Boleh lah, ni ucapan dalam 5 minit, silakan. 5 minit nak cakap apa lepas tu? Tak adalah. Maksudnya, okey, kata-kata akhir untuk tahun 2020 dulu. Kita bercakap tentang 2020 dulu. Okey, first sekali Alhamdulillah segmen tanya Dr. Forex telah berlangsung selama 47 minggu. Ya. Okay, 47 minggu ni satu tempoh masa yang cukup lama, melebihi 6 bulan, 7 bulan. Betul tak Pasu? Betul? Ke 8 bulan? 47 bagi 4. 10. Lebih hampir setahun Pasu. Yalah. Okay. Kalau So sepanjang 1 tahun ni memang Elliott Wave ni dia bukan sesuatu benda yang boleh dipelajari dalam masa yang singkat. Kan? So ada setengah ketika bila contohlah rakan trader kita dia tak boleh tengok full segment. Maksudnya dia ada kerja, dia terlepas. Kan? So itu menyebabkan kadang-kadang dia punya knowledge, skill Elliott Wave tu tak dapat di-upgrade. Sebab ada setengah episod tu kita bagi tumpuan untuk belajar. Ada setengah episod tu kita buat analisis sahaja. Betul. So bila kita terlepas nak belajar tu, termasuk analisis tu, susahlah. So that's why untuk tahun 2021 ni kita akan buat pembaharuan di mana nanti setiap topik tu kita akan beritahu. Kita akan beritahu setiap topik yang kita nak bincangkan tu kita akan beritahu. Contoh baik. Yang kita ingat dulu berapa segmen 35, 36, 37. Betul tak? Betul. Itu yang kita ingat, tapi kita tak nyatakan secara jelas kepada para pendengar kita. So dia orang kena cari satu persatu. Betul lah. Kan? So selepas ni saya akan liaise dengan Pasu dan juga dengan Boboy. Sekiranya kita nak buat tajuk ataupun ilmu baru yang kita nak ajar, kita nyatakan dekat topik supaya bila dia orang scroll balik di CTC YouTube, dia orang boleh nampak terus ini topik, ini tak pernah belajar lagi. So dia orang terus boleh klik dekat certain segmen tu. Okey tak Pasu macam tu? Cantik. Itulah pembaharuan yang kita nakkan sentiasa dan terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menarik untuk 2020. Okey, tak lupa juga tuan-tuan dan puan-puan, kami di CTC.fm ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja untuk segmen, iaitu tak lain tak bukan GK Prime. So sekiranya anda belum cuba bersama dengan GK Prime, anda bolehlah tekan link yang ada dekat ruangan komen. So peluang anda untuk mengenali dengan lebih dekat berapa pantasnya depo dan juga withdraw, bagaimana transferannya, perniagaan antara broker dan juga klien, dan juga yang paling penting sekali, account manager tidak akan tinggalkan anda terawang-awangan. Okey, baik, ribuan terima kasih GK Prime dan cikgu, terima kasih cikgu. Kita akan jumpa di tahun baru 2021 dengan segmen yang lebih mantap. Okey? Okey, dan kepada penonton-penonton, ribuan terima kasih kerana telah memberikan perhatian yang sangat-sangat. Saya doakan untuk tahun 2020 ini anda dapat menguasai dan terus konsisten dalam mengejar sedikit keuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan, biar dia sikit tapi konsisten. Okey, kalau dapat konsisten dengan banyak, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatian anda.
Kita akan sambung segmen ini pada 2021. Tetap hari Isnin ataupun ada pertukaran, boy? Isnin juga. Baik, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.